Oh, balik dukun. Oh. Sekejap. Ana pedoman. Kau suat apa? 9 lah. 9 betul. Cerah? Syarat ke-10. Oh, situ lah. Umi habis kan? Belum ni? Agak lah weh. Allah. Nombor 14 kan? 13. Kata PKL. Kata PKL. Kau PKL lah? So. Oh. Macam mana? KB. Mana dia? 13. Jangan gerak kipas. Ada demam. Tahu. Nak tengok beli tiket dengan saya seorang apa semua. Ingat pergi tolak dengan dia. Dia balik lah. Saya seorang tu. Balik Indonesia. Oh, dia mengajar dekat Bahjah Oh. Betul? Tukar. Kan lah? Syekh Ali Shibr Malisi. Sikit lagi. Syekh Ali, perkara yang dapat difahami di sini tu. Syekh Ali Shibr Malisi. Ustaz dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sambung pada syarahan dia dalam kitab Hasyiah Ali Shibr Malisi ala Nihayatil Muhtaj karangan Syekh Ali Ash-Shibr Malisi rahimahullahu ta'ala. Dia kata perkara yang dapat difahami di sini bahawasanya tidak boleh orang yang baca dengan lahan yakni salah pada surah Al-Fatihah ini sembahyang selagi mana ada waktu kerana perlu belajar terlebih dahulu. Ini bukan pandangan dia saja, memang begitu. Sama juga lebat takbir. Tak reti nak takbir Allahu Akbar tu selagi ada waktu maka dia kena belajar. Fatihah pun sama lah. Kalau dia ada lahan dalam bacaan Fatihah, dia kena belajar sampailah dia tidak ada lahan
selagi mana ada waktu. Jadi dia tak boleh buat lebih kurang, tak apa ada lahan, nanti ganti lagi. Sedangkan dia ada masa lagi, lagi 2-3 jam contoh nak masuk waktu lain, maka dia kena belajar sampailah reti baru dia sembahyang. Boleh dikiaskan masalah ini dengan masalah orang yang tidak ada air dan debu tanah untuk bersuci dan tidak diharapkan ada air pada waktunya. Tengok. Maka hendaklah dia sembahyang pada awal waktu. Melainkan jika dibezakan dengan boleh dikiaskan masalah ini dengan masalah orang yang tidak ada air dan debu tanah untuk bersuci, tak ada berlaku, dan tidak diharapkan ada air pada waktunya. Tak dapat, memang tak diharapkan ada air pada waktunya. Maknanya kalau dapat ada harapan untuk ada air, maka tak boleh sembahyang ni, kena tunggu. Sama masalah bacaan Fatihah yang lahan tu. Kalau dia boleh mengaji, dia boleh belajar sampai betul bacaan Fatihah dia, maka wajib belajar selagi ada waktu. Seperti mana masalah kalau tidak ada air dan debu tanah yang suci untuk bersuci, kalau ada harapan untuk ada air, maka dia kena tunggu. Ini masalah dan tidak diharapkan ada air pada waktunya. Pada waktunya dia, pada waktu sembahyang tersebut dia tidak ada harapan untuk ada air, memang kering sungguh, maka hendaklah dia sembahyang pada awal waktu. Tu tak apalah. Melainkan jika dibezakan dengan sekira-kira bahawa orang yang terbatas 2 alat suci daripada asalnya tiada pilihan bagi seseorang. Berbeza pada meninggalkan belajar Al-Fatihah kerana dia boleh belajar namun dia tidak belajar. Itu merupakan kecuaian daripadanya daripada seorang, bukannya tiada pilihan. Dia ada pilihan untuk belajar. Dia ada masa lagi, contoh masuk zuhur pukul 1, asar pukul 4.30. Dia ada lagi, dia boleh cari lagi orang yang boleh mengajar Fatihah kat dia, baca Fatihah tersebut dengan cara yang betul. Maka dia wajib cari, seolah-olah macam orang yang terbatas 2 alat suci dan dia ada kemungkinan ada air pada akhir-akhir waktu. Maka kalau dalam bab air tu dia kena tangguhlah sekejap, kena tunggu sampailah ada air tersebut, barulah dia sembahyang. Kecuali kalau tunggu tak ada air juga, baru sembahyang lah akhir waktu tu. Begitu juga dalam Fatihah. Fatihah dia kena belajar sampailah dia reti Fatihah tersebut, barulah dia sembahyang. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullah ta'ala sebut, orang yang membaca serta lahan, membaca Al-Fatihah serta lahan, yakni ada salah yang boleh mengubah makna serta sempit waktu atasnya. Jadi dia baca lahan juga dalam keadaan sempit waktu, nak masuk dah waktu lain, tidak ada luas dah waktu tersebut. Maka dia kata sempit waktu atasnya untuk belajar, bahkan hendaklah dia sembahyang hormat waktu itu, hormat waktu itu, bahkan hendaklah dia sembahyang hormat waktu itu. Zahirnya tidak boleh dia mendatangkan kalimah yang dibaca secara salah tersebut, kerana perkataan yang lahan tersebut bukannya Al-Quran. Mana ni? Orang yang baca serta lahan, yakni salah yang boleh mengubah makna serta sempit waktu atasnya, yakni nak masuk waktu lain untuk belajar, bahkan hendaklah dia sembahyang hormat waktu itu. Zahirnya tidak boleh dia mendatangkan sekarang ni dia baca Fatihah, contohnya Fatihah dia ada lahan, contoh pada kalimah sirata ke contohlah, dia baca sirata ataupun zirata ataupun macam-macam lah yang lahan. Jadi dia kena sembahyang juga, dah sempit waktu dah, tak ada waktu dah nak belajar, sembahyang juga sembahyang. Dia panggil sembahyang hormat waktu. Dia panggil sembahyang hormat waktu. Walaupun begitu, dia tidak boleh mendatangkan kalimah yang dibaca secara salah tu. Contoh sirata, dia tak boleh baca sirata, baca lain. Kenapa? Kerana bacaan kalau dibaca juga gitu, mana bacaan tersebut bukan Quran, kerana Quran tidak ada lahan. Dia baca lahan, sirata, zirata, sirata, firata contohlah. Maka dia tidak boleh baca perkataan tersebut ketika dia sempit waktu untuk belajar dan sempit waktu nak masuk waktu lain dah. Dia sembahyang baca bacaan yang bukan lahan. Jangan baca bacaan perkataan yang dia buat lahan, tak payah. Sebab apa? Sebab perkataan yang dia baca secara lahan tu bukannya Quran. Sedangkan dalam sembahyang hanya dibaca Quran saja dalam surah tu, surah Al-Fatihah dan surah yang sunat tu. Tu maksud dia. Jadi tidak boleh, pada zahirnya tidak boleh mendatangkan kalimah yang dibaca secara salah tadi, kerana bacaan tersebut bukannya Quran. Maka tidak bergantung sahnya sembahyang seseorang atas mendatangkan kesalahan tersebut,
ketika kesalahan bacaan tersebut bukannya Al-Quran. Maka tidak bergantung sahnya sembahyang seseorang atas mendatangkan kesalahan tersebut ketika kesalahan bacaan tersebut bukannya Al-Quran. Bahkan jika sengaja mendatangkan kalimah yang dibaca salah yang boleh mengubah makna tersebut, itu boleh membatalkan sembahyangnya. Jadi jangan dia orang yang baca lahan ni dan sempit waktu untuk belajar, jangan dia bacalah perkataan tu. Kerana bila dia baca perkataan tu secara salah, boleh mengubah makna. Bila dia baca juga, maka boleh membawa kepada membatalkan sembahyang. Dan dia baca selain daripada perkataan yang lahan tu, sembahyang hormat waktu tu, nanti kena qada balik. Bila dia boleh baca dengan betul. Asalkan waktu kita sembahyang hormat waktu bagi orang yang baca lahan ni, dia tak payah baca bacaan perkataan yang dia baca secara lahan. Tak payah. Baca je selain daripada ayat yang dia tidak dibaca secara lahan. Contoh sirata tu dia lahan bagi dia contoh. Tak payah baca sirata, baca hak selepasnya lah. Sembahyang hormat waktu dia kena qada balik. Lepas pada tu dia belajar boleh. Tu kena qada balik. Jadi kalau dia datangkan juga perkataan lahan tersebut, boleh membatalkan sembahyangnya kerana itu bukan Quran. Jikalau berlaku lahan ataupun kesalahan bacaan yang boleh mengubah makna selain daripada Al-Fatihah. Ini selain Fatihah. Tadi Fatihah. Maka sah sembahyangnya dan sah mengikut imam tersebut. Sah pula. Contoh dia baca Qul huwallahu ahad. Jadi imam jadi bacaan salah. Jadi kita sah ikut sah. Sah juga ikut dia dan sah sembahyang dia. Melainkan jikalau dia mampu baca dengan betul. Ini beza. Mana tadi tu Qul huwallahu ahad tu ada istisna situ. Melainkan jikalau dia mampu membaca dengan betul, lagi pula mengetahuinya perkara tersebut haram serta sengaja melakukan perkara tersebut, maka tidak sah sembahyangnya dan tidak sah mengikuti. Jadi kalau kita tahu tu imam ni memang dia iktiraf kerajaan, contoh kerajaan negeri, dah ada tauliah imam, tiba-tiba baca ayat yang simple pun salah juga. Kita tahu dia ni tak biasa baca salah, tiba-tiba baca salah. Sengaja nak nampak kesengajaan di situ, contohlah. Maka diri sembahyang dia pun tidak sah. Kita nak ikut dia pun tidak sah. Cuma biasa ni jarang lah. Kebiasaannya kalau tu imam baca salah, tersilap biasanya. Bukannya sengaja. Kalau tersilap tak ada apa. Sah sembahyang, tak ada masalah. Ni kalau kita tahu dia ni mampu baca dengan betul, dan kita tahu dia memang sengaja buat gitu, contohlah. Maka kita tak sah ikut dia. Kena sembahyang sendiri. Umpama sengaja juga ialah apabila terlatah lidahnya menyebutkan bacaan dengan tidak betul, kemudian tidak mengulanginya semula dengan bacaan dia betul. Dia seumpama sengaja. Maknanya dia kategori sengaja juga bila dia terlatah lidahnya baca salah, kemudian tak ulang semula. Tu dikira sengaja juga, baca secara sengaja salah. Maknanya kalau terlatah lidah, contoh Qul huwallahu ahad contohnya, dia pun ulang semula Qul huwallahu ahad. Tak apa. Tapi kalau dibiarkan, dia terlatah Qul huwallahu ahad, tiba-tiba dia tak ulang, dibiarkan. Tu maknanya dia seolah-olah sengaja untuk membaca lahan dalam bacaan surah Al-Ikhlas. Bila sengaja di situ cukup syarat yang tadi, iaitu sengaja dia buat begitu, mampu baca dengan betul dan dia tahu benda tu haram, maka tak sah sembahyangnya dan tak sah ikutnya. Sebab tidak sah kerana bacaan yang dibaca secara salah pada selain Al-Fatihah itu kalam ajnabi. Itu dia panggil. Bacaan yang, sebab apa tidak sah ni ilat bagi kata kenapa tidak sah membuat bacaan lahan selain daripada Al-Fatihah, kerana dia baca secara salah selain daripada Al-Fatihah tu seolah-olah dia bercakap dengan cakapan ajnabi, bukannya Al-Quran. Bila cakap dengan cakapan ajnabi, sengaja pula dia seolah-olah sengaja berkata-kata selain daripada Al-Quran dan zikir lah. Jadi batallah sembahyang pada waktu itu. Ini membawa makna seolah-olah jikalau dia tidak mengetahui hukum yang haram dan tidak sengaja dan tidak mampu membaca dengan betul terhadap bacaan yang salah selain Al-Fatihah tersebut, bukannya kalam ajnabi. Ni zahir kalam lah. Bila zahir kata dia ni memang tak mampu baca dengan betul, ataupun dia tidak tahu hukum dia haram, ataupun dia tak sengaja, maka seolah-olah dia cakap tadi tu tak batal lagi lah, tak dikira sebagai kalam ajnabi lagi. Sebab tu tadi dia kata kalau tersilap cakap, ulang semula ayat tu, jangan dia biarkan. Qul huwallahu ahad, dia pun teruskan Allahus samad. Dia kena ulang semula lah, supaya dia baca Al-Quran tadi dalam keadaan yang betul, walaupun dia tersilap pada awal. Kalau tak, dikira sebagai seolah-olah sengaja. Bila sengaja, seolah-olah dia bercakap dengan cakapan kalam ajnabi yang lain. Cakapan ajnabi dalam sembahyang, hukum dia batal lah. Bahkan sebaliknya,
ia juga kategori kalam ajnabi juga secara mutlak. Tadi dikata ini bermakna seolah-olah, maknanya zahir gitu. Bahkan sebaliknya, ia juga kategori kalam ajnabi juga secara mutlak. Secara mutlak ni sama ada sengaja ataupun tidak, dia tetap kalam ajnabi, cuma batal ke tidak ya. Situ pula. Secara mutlak dengan makna kalam ajnabi tu secara mutlak sama ada sengaja sebut ke atau tak sengaja sebut ke, dia tahu benda tu haram ke, dia tak tahu benda tu haram ke, tetap dipanggil kalam ajnabi. Cuma dari sudut batal ataupun tidak sembahyang tu dikira dari sudut kalau dia sengaja, kalau dia tahu benda tu haram. Lagi apa tadi? Yang tiga tadi tu. Yang tiga tadi tu lah. Itu kalau dia buat tiga-tiga tu cukup syarat tu, maka batal sembahyang dia. Hanya saja batal jikalau ni, diulang balik. Hanya saja batal jikalau sengaja, satu, tahu hukumnya haram dan mampu membaca dengan betul adalah kerana perbuatan tersebut tidak dimaafkan. Dia kalau batal tiga syarat ni. Pertama, dia tahu hukum dia haram, dia sengaja, dan dia mampu membaca dengan betul. Dia baca salah juga, maka batal. Batal sebab apa? Sebab dia melakukan perbuatan yang tidak dimaafkan syarak. Dia reti baca Quran, dia tahu baca Quran secara salah tu hukum dia haram, dia sengaja pula buat begitu, maka seolah-olah dia melakukan perbuatan yang tidak dimaafkan dalam sembahyang, maka batal sembahyang dia. Dan orang yang ikut pun tak boleh ikut lah. Sedangkan sebaliknya tidak batal kerana dimaafkan. Sedangkan sebaliknya apa? Terbalik bertiga-tiga tu lah. Iaitu kalau dia buat dengan tidak sengaja, dia tak tahu hukum dia haram, dan dia tak mampu baca dengan betul, tidak batal. Kenapa? Kerana dimaafkan. Tu tak apa. Ni selain Fatihah ni, bukannya Fatihah. Perkataan yang sedikit dimaafkan pada sembahyang hal keadaan dirinya jahil dan lupa. Ni dia kias sikit lah berkaitan dengan kalam ajnabi dalam bab batas sembahyang. Perkataan yang sedikit dimaafkan pada sembahyang dalam hal keadaan dirinya jahil dan lupa, terlupa dia dalam sembahyang, ataupun tak tahu, dia baru masuk Islam, dia tak tahu bahawa maksudnya cakap dalam sembahyang tu apa nama tu boleh membatalkan sembahyang. Maka perkataan yang sedikit dimaafkan. Kalau banyak tak dimaaf lah. Banyak dan sedikit ni dia dobit panjang juga tu. Dalam bab batas sembahyang tu khilaf ulama besar. Ada yang kata kalau perkataan yang tak sengaja tu, ada pandangan ulama yang kata 4 perkataan, ada yang kata 6, ada yang kata lebih 6. Ini khilaf banyak tu. Dalam Hasyiah Qulubi boleh tengok situ. Dia bahas panjang lah khilaf ulama berkenaan uruf perkataan yang sedikit macam mana, perkataan yang banyak lagu mana, dan perkataan yang sedikit kalau diucapkan dalam keadaan lupa dan jahil dimaafkan, perkataan yang banyak meskipun lupa dan jahil tidak dimaafkan. Habis masuk oleh kitab kita. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala, dan ke-10-nya ketiadaan mendahulu dua tumit makmum atas tumit imamnya. Imam makmum, siapa yang motor tu? Macam capek. Ketiadaan mendahulu dua tumit makmum atas tumit imamnya, imam seorang. Maknanya tumit makmum kena belakang sikit daripada tumit imam. Ni kalau berdiri lah. Tengok topik nombor 14. 14 apa? Nombor 15. Ui, awak motor capek. Aduh. Nombor 15 nak dia hilang. Nombor 15. Kata musannif tumit imamnya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syibini rahimahullahu taala sebut, tidak boleh juga makmum mendahului imam di tempat duduk ataupun di tempat mengiring. Tadi nisbah tumit. Yang tumit itu bila berdiri. Duduk pun sama juga. Kalau duduk, kita kena belakang sikit daripada tu imam lah. Jangan duduk depan imam ataupun bersama imam. Kena belakang sikit daripada imam. Duduk biasanya duduk iftirash contohnya. Makmum imam duduk iftirash ini, kita duduk iftirash belakang dia lah. Tu. Kerana orang-orang yang ikut Nabi SAW sembahyang dan para khulafa ar-rasyidin tidak sama sekali menukilkan berkenaan terdahulunya tempat makmum daripada imam. Sebab apa syarat dia kena tumit makmum ataupun makmum tersebut kena belakang sikit? Kerana nukil daripada Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin tidak pernah mereka itu mendahului tempatnya daripada imam. Semuanya belakang-belakang. Begitu juga kerana Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi.
hanya sahaja dijadikan imam itu untuk diikuti. Riwayat Bukhari Muslim. Oleh itu, jikalau makmum mendahului tempat imam, maka ia tidak dinamakan sebagai mengikuti imam. Jadi kalau dia mendahului imam, dia kira tak ikut imam lah. Dia ikut imam ni, ikut segala-galanya, perbuatan fi'li, bahkan perkataan, bahkan tempat pun sama juga. Jikalau makmum mendahului tempat imam tatkala sembahyang, berlaku khilaf ulama. Ni beza. Jadi sekarang ni masalahnya, kalau dia mendahului tempat imam, lagu mana? Berlaku khilaf ulama. Pandangan Jadid dan Mu'tamad, batal sembahyang makmum. Sembahyang batal. Sembahyang batal tu bukannya batal qudwah dak, batal sembahyang. Pandangan yang qadim, pandangan yang kedua, yang tidak Mu'tamad, tidak batal sembahyang makmum, namun hukumnya makruh. Ada pandangan qadim, qaul qadim kata makruh saja, tidak batal lagi. Tu pandangan yang bukan Mu'tamad. Seperti mana terdahulu takbiratul ihram daripada imam, kerana qiyas tempat berdiri ketika takbiratul ihram ke atas waktu makmum takbiratul ihram. Sekarang ni takbiratul ihram ada, jadi dua-dua ni kena belakang-belakang. Dari sudut takbiratul ihram, kena imam ucap bar, sampai bar tu barulah kita Allahu Akbar. Jangan dia Allah, kita pun Allah, tak sah. Ataupun dia belum bar lagi, kita Allah tak sah juga. Dia kena bar. Bila bar baru kita Allahu Akbar. Begitu juga keadaan kita bila takbiratul ihram, selepas imam takbiratul ihram tu, mestilah tempat kita takbiratul ihram tu belakang sikit daripada tu imam. Maknanya kedudukan belakang lah. Kedudukan belakang tu bila takbiratul ihram dan seterusnya lah. Bukan maksud takbiratul ihram saja. Mana syarat sah untuk makmum ni nak mula sembahyang, pertamanya takbiratul ihram selepas takbiratul imam, dan dia bertakbiratul ihram di belakang posisi itu imam. Dalam fatwa Imam Nawawi dan At-Tahqiq, karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, menurut pandangan Jadid dalam masalah ini, jikalau makmum syak, adakah dia mendahului tempat daripada imam atau tidak? Pula dah. Dia syak, aku ni tadi duduk depan ke belakang imam ni? Seperti mereka berada dalam keadaan gelap. Kok mana bagi syak? Bila dia sembahyang dalam gelap. Kalau cerah tak ada syak dah, memang kita boleh ubah dia. Dalam keadaan gelap, dia pun syak, aku ni belakang imam ke ataupun depan imam? Sah atau tidak sembahyang makmum tersebut? Berlaku khilaf juga. Pandangan pertama, sah sembahyang makmum. Sah sembahyang makmum secara mutlak, yakni sama ada makmum datang daripada belakang imam ataupun hadapan imam. Tak apa. Ni kalau syak, dia ni depan tu imam ko, belakang tu imam ko, dalam keadaan dia sembahyang dalam keadaan gelap, maka sah tak sembahyang makmum tadi? Khilaf ulama. Pandangan pertama, sah sembahyang makmum secara mutlak, yakni sama ada makmum datang daripada belakang imam ataupun hadapan imam. Macam mana tu? Dalam gelap dia jadi tu imam, dia nak jadi makmum. Sama ada dia mari depan ke belakang ke, dia kan kena berada di posisi belakang sikit tu imam. Sama ada dia mari depan tu imam ke belakang tu imam ke, dia nak berimamkan orang ni yang dalam keadaan gelap. Jadi dia syok lah waktu tu, aku ni duduk belakang imam ke sekarang ni ataupun mendahului imam? Maka itu sah, tak ada masalah. Secara mutlak sah, sama ada dia mari daripada belakang imam ke atau depan imam. Dan dia dalam keadaan syok, aku ni sekarang berada di posisi belakang imam ke atau depan imam. Maka pandangan Mu'tamad kata sah. Sebab dikatakan sah kerana asalnya tidak rosak sembahyang tersebut. Dia panggil al-aslu adamuhu adamul fasadi. Itu kaedah dia. Asalnya ialah tidak rosak lah. Asalnya sah lah sembahyang tu. Setiap ibadat kita buat sah lah asalnya. Macam kita syak batal ke dok puasa aku ni, asalnya tak berlakulah pembatalan tersebut. Al-aslu adamu wuqu'i butlani shaum. Syak aku ni batal ke tak puasa? Bila syak itu, mana kembali pada asalnya aku puasa. Asalnya ialah tidak rosak puasa aku. Maka kembali kepada tidak rosak puasa, maknanya sembahyang puasalah, teruskanlah. Tak ada masalah. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syekh Al-Khatib Syarbini, pandangan kedua dia kata, Al-Qadhi Husain berkata, jikalau makmum datang daripada belakang imam. Ini tafsir. Dalam pandangan Mu'tamad, dia mutlak. Sama ada makmum tadi datang daripada depan imam ke, belakang imam ke, lepas tu dia duduk di tempat tersebut, hal keadaan dia syak, aku ni sekarang berada di depan imam ke, di belakang imam. Hak tu sah. Tapi Qadhi Husain dia detailkan lagi. Dia kata, jikalau makmum datang daripada belakang imam. Imam duduk sini, dia datang belakang. Dalam keadaan gelap lah. Maka sah sembahyangnya. Sedangkan jika makmum datang daripada arah depan imam, imam duduk sini, dia mari masuk bilik ke sini, lepas tu dia duduk seti, lepas tu dia syak, maka tidak sah sembahyangnya. Ini tidak Mu'tamad, meskipun Imam Ibnu Rif'ah mengatakan pandangan kedua ini aujah. Imam Ibnu Rif'ah kita
Kifayatun Nabi al-kifayah lah. Kifayatun Nabi bi syarh at-tanbih. At-tanbih karangan Imam Asy-Syirazi. Kifayatun Nabi syarah kepada apa nama tu? At-tanbih karangan Ibnu Rifa'ah. 15 jilid tak silap di KI. Dia kata pandangan aujahnya hak yang macam Qadhi Husain ni. Tapi pandangan mu'tamad mutaakhirin kata bukan begitu. Bahkan secara mutlak. Sama ada mari daripada depan imam kau, belakang imam kau, dan dia syok aku sekarang ni berada di belakang imam kau atau depan imam, sah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak memudaratkan sembahyang makmum jikalau sama barisan antara tempat sembahyang imam dan makmum. Ni sama pula. Tadi dia kata syarat sah belakang. Okey, sekarang ni sama macam mana? Dia kata tidak memudaratkan sembahyang makna sah. Jikalau bila? Jikalau sama barisan antara tempat sembahyang imam dan makmum. Sama-sama contohnya. Duduk tepi-tepi. Namun hukumnya makruh yang meluputkan fadilat berjemaah. Tapi luputlah fadilat berjemaah ni. Makruh yang boleh meluputkan fadilat berjemaah. Sama sah. Tapi makruh. Makruh tersebut boleh meluputkan fadilat berjemaah. Tapi sah lagi sembahyang tu. Dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhul Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata disunatkan ke belakang sedikit oleh makmum daripada tempat imam apabila kedua-duanya sama-sama lelaki yang tidak telanjang dan juga kedua-duanya boleh melihat. Disunatkan ke belakang sikit. Maknanya tadi dia kata dia kata syarat sah sembahyangnya tumit, dia ukur tumit. Tumit tumit makmum belakang tumit imam. Jadi tumitlah belakang. Kira belakang lah tumit. Kuat kaki tumit. Jadi tumit makmum mestilah di belakang tumit imam. Dalam kitab Hasyiah dia buat ghayah lah, walaupun jari tu imam tu melebihi jari makmum. Dia kira tumit, bukan kira jari. Walaupun jari tu ke depan, jari sini panjang lagu mana. Jari imam kecil-kecil, pendek-pendek. Jari makmum panjang. Jadi jari itu melebihi tu imam. Tak apa, asalkan tumit belakang. Ni sekarang ni sunat. Tadi syarat sah ni sunat. Sunat nak belakang sikit. Bukannya betul-betul bertepatan tumit belakang tumit imam tak. Belakang sikit. Tu sunat. Disunatkan ke belakang sedikit oleh makmum daripada tempat imam apabila kedua-duanya sama-sama lelaki. Ni syarat dia lah. Yang tidak telanjang. Kalau telanjang tak boleh. Telanjang tak boleh seorang depan, seorang depan, seorang belakang. Bahkan kena sama. Sebab apa? Kena tengok. Takut orang tengok pungkok dia. Sama lah contoh sembahyang telanjang, pakat sembahyang telanjang. Jadi sah imam dan makmum tu lebih kurang sama je. Lebih kurang sama je. Imam dengan makmum bukannya imam duduk sini, makmum duduk sini, tak. Sikit je. Dia tidak lebih sangat, tak. Sikit je. Itu menunjukkan imam. Tapi orang yang tidak ada pakaian ni, yang telanjang ni, yang tak ada pakaian langsung yang menutup aurat ni, dia gugur tuntutan fardu kifayah untuk sembahyang jemaah. Tapi kalau andai kata buat juga, itulah cara dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, begitu juga sunat makmum ke belakang sedikit daripada tempat imam jikalau imam itu telanjang sedangkan makmum boleh melihat. Begitu juga sunat makmum ke belakang sedikit daripada tempat imam jikalau imam itu telanjang sedangkan makmum boleh melihat dan tidak ada kegelapan yang boleh menghalangi mata daripada melihatnya, kerana mengamalkan adab dan kerana menzahirkan martabat imam lebih tinggi daripada makmum dalam sembahyang. Itu sunat makmum ke belakang sedikit. Tadi tu disunatkan ke belakang sedikit oleh makmum daripada tempat imam apabila kedua-duanya sama-sama lelaki yang tidak telanjang dan juga kedua-duanya boleh melihat. Begitu juga sunat makmum ke belakang sedikit daripada tempat imam jikalau imam itu telanjang sedangkan makmum boleh melihat. Makmum pun telanjang juga tu. Dan tidak ada kegelapan yang boleh menghalangi mata daripada melihatnya. Yalah, kalau ikutkan sah tu, kalau semua pakat telanjang belakang tu, memang imam duduk depan sikit. Taklah depan sangat, depan sikit je. Makmum belakang sikit je. Memang sikit pun. Kalau belakang banyak tak boleh, tak jadi. Dia kena belakang sikit je. Sebab kalau belakang banyak, nampaklah aurat tu imam tu. Memang confirm tengok lah. Kerana apa dia suruh belakang sikit tu? Kerana mengamalkan adab dan kerana menzahirkan martabat imam lebih tinggi daripada makmum dalam sembahyang. Jadi imam kok mana pun kena depan sikit. Sama ada depan lebih ke ataupun depan sikit ke, ikut tahap lah. Jadi kalau kalau biasanya kalau berpakaian elok dan sebagainya,
belakang banyak lah, tak lebih daripada 3 hasta tu. Kalau lebih daripada 3 hasta, luput fadilat berjemaah. Setiap saf antara imam dengan saf pertama, saf kedua, saf 2, 3 sampai seterusnya tidak lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, luput fadilat berjemaah walaupun sah sembahyang berjemaah tersebut. Yang diambil kiranya terdahulu tempat imam berbanding makmum atau tidak ketika berdiri ialah yang diambil kira mana tempat yang terdahulu dan terkemudian ketika sembahyang berdiri, iaitu melalui tumiknya. Iaitu apa tumik? Bahagian akhir kaki, bukannya diukur dengan buku lali ataupun mata kaki. Buku lali lah. Jadi buku lali dengan tumik itu ni tumik belakang lagi, buku lali depan sikit. Bukan dia kira buku lali tak, dia kira tumik bahagian akhir ni. Jadi jangan kita melebihi tok imam. Jadi imam yang tumik sini, kita punya tumik belakang. Sunat belakang sikit. Tu ya. Itu syarat sah. Kemudian, jikalau sama kedudukan kaki antara imam dan makmum dan jari-jari kaki makmum lebih ke hadapan berbanding imam, maka tidak mudaratkan sembahyang makmum. Ni yang kata ni. Dia kata jikalau sama kedudukan kaki antara imam. Ni sama. Sama kedudukan kaki antara imam dan makmum. Tadi kita kata dalam majmuk tu kata kalau sama kedudukan hukum dia makruh, hilang fadilat berjemaah. Ni dia kata sama lagi pula makmum punya jari itu semua lebih depan daripada imam, panjang-panjang belakang jari makmum. Itu tidak lagi memudaratkan sembahyang makmum. Namun hukumnya makruh yang menghapuskan fadilat berjemaah lah, seperti mana dalam al-majmu' tadi sebut, kalau sama kedudukan tumik imam dengan tumik makmum tu, maka hukum dia makruh yang boleh menghilangkan fadilat berjemaah. Jikalau tumik makmum mendahului imam meskipun jari-jari kakinya berada di belakang. Jikalau tumik makmum mendahului imam, sekarang ni tumik imam macam ni, makmum depan sikit, tumik yang depan, meskipun jari-jarinya berada di belakang imam. Ni sekarang imam jari panjang, makmum jari pendek, tapi tumik dia melebihi imam. Tumik dia melebihi imam meskipun jari imam ni lebih daripada jari dia, tapi masalah sekarang ni tumik makmum lebih daripada imam. Maka lagu mana? Maka tidak sah sembahyang makmum. Kerana apabila tumik makmum mendahului makmum, tengok, apabila tumik makmum mendahului imam tu, akan melazimi bahu makmum lebih ke hadapan berbanding bahu imam. Apabila tumik dia itu ke depan makmum, tumik makmum ke depan daripada imam, maka lazim daripada tumik depan daripada imam, niscaya bahu makmum pun akan lebih depan daripada bahu imam. Maka tak sah sembahyang. Jikalau makmum berpijak di bumi salah satu kaki saja, pula dah. Ni sembahyang kat kaki sebelah. Jikalau makmum berpijak di bumi salah satu kaki saja dan kaki yang lain mendahului kaki imam, maka tidak mudaratkan sembahyang makmumnya. Okey. Sekarang ni dia sembahyang angkat kaki. Angkat kaki, yang mana kaki yang diangkat lebih daripada tumik tu imam, tapi yang kaki yang dia pijak atas bumi itu belakang daripada tu imam. Meskipun kaki ni lebih daripada had tu imam punya tumik, tapi diiktibarkan kaki tumik ni. Jadi kalau tumik ni belakang daripada tu imam, walaupun kaki ni lebih daripada tu imam, tak ada masalah. Ni dia panggil kalau makmum berpijak di bumi salah satu kaki. Salah satu kaki lagi angkat, salah satu kaki lagi pijak di atas bumi. Dan kaki yang lain tadi itu, yang angkat itu mendahului kaki imam sekalipun, maka tidak memudaratkan sembahyang makmum. Dia kira hak yang dia pijak tu belakang daripada tumik imam, tak ada masalah, walaupun kaki yang diangkat tadi lebih daripada kadar tumik kaki imam. Sah juga sembahyang dia. Cuma tak berlaku lah. Dalam Fatwa Al-Baghawi karya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, jikalau makmum berpijak di bumi kedua-dua kakinya, namun terdahulu salah satu kakinya berbanding kaki imam, juga sah sembahyang makmum. Pula dah. Okey. Sekarang ni pijak dua kaki, tapi satu ke depan, satu ke belakang. Bukannya dua-dua ke depan. Kalau dua-dua ke depan tak sah lah. Jadi sekarang ni berpijak dua-dua, tapi salah satu lebih daripada tu imam, salah satu lagi belakang tu imam. Betul tak tu? Jikalau makmum berpijak di bumi kedua-dua kakinya, namun terdahulu salah satu kakinya berbanding kaki imam, juga sah sembahyang makmum. Jadi maknanya salah satu kaki saja lebih daripada tu imam, maknanya salah satu kaki lagi bawah ataupun belakang daripada tumik tu imam, juga sah sembahyang dia, tak ada masalah. Tapi kalau dua-dua lebih daripada tu imam, tak sah. Kalau dua-dua sama dengan tumik tu imam, sah tapi makruh. Kalau belakang, tu syarat sah lah.
Dan belakang sikit tu sunat. Tu. Adapun jikalau sembahyang dalam keadaan duduk, maka dikirakan bahagian pinggul. Ni kalau duduk pula lah. Duduk tak ada tumit lah. Okay, duduk iftirash contohnya. Maka diukur lah ke mana? Pinggul. Belakang lah. Jadi pinggul kita ni jangan lebih daripada tu imam. Kena belakang sikit daripada tu imam. Kalau pinggul makmum imam sini, kita belakang dia lah. Jangan ke depan. Kalau sama, makruh. Sama macam tadi. Kalau sama, makruh. Kalau ke depan, tak sah. Kalau belakang, sah. Belakang sikit, sunat. Tu ya. Sama ya. Oleh itu, tidak boleh pinggul makmum melebihi pinggulnya imam tatkala sembahyang duduk, meskipun dalam keadaan duduk tasyahud alih. Habis. Adapun dalam keadaan sujud, maka tidak boleh makmum mendahului imam melalui hujung jari-jari kakinya. Adapun dalam keadaan sujud, ni dalam sujud pula, maka tidak boleh makmum mendahului imam melalui hujung jari-jari kakinya. Yakni hujung jari-jari kaki yang ketika sujud tu kena belakang sikit daripada hujung jari kaki-kaki tu imam. Itu ketika sujud. Jadi ala kulli hal semua tu dia kena belakang sikit daripada tu imam. Ni ketika sujud. Ketika sujud pula dobit dia jangan lebih pula dari sudut jari kaki. Kalau tadi berdiri dari sudut tumit. Kalau duduk dari sudut pinggul. Ni sujud dari sudut jari kaki. Jika sembahyang dalam keadaan merebahkan badan ke lambung, maka tidak boleh lambung makmum mendahului lambung imam. Ni lambung pula. Lambung. Contoh lambung. Apa nama tu? Tu imam, lambung sini. Jadi kita, sinilah belakang dia. Jangan lebih pula. Tu imam sini, kita lebih pula. Jangan. Belakang dia lah. Tu. Kalau kita irtijak. Syok belum. Okay. Tadi. Hilang lah. Lambung tu. Jika sembahyang dalam keadaan terlentang pula, maka tidak boleh kepala makmum mendahului kepala imam. Dobit kepala pula. Jadi terlentang ni, jangan makmum lebih ni, tak boleh bawah dia. Jangan lebih kepala. Dia dobit isi kepala pula. Jangan lebih makmum ni imam. Tak boleh lah. Belakang. Belakang sikit. Tu kalau terlentang. Macam-macam. Habis. Sunat para jemaah mengelilingi sekeliling Kaabah di Masjidil Haram ketika sembahyang, kerana sekaliannya menghadap kiblat, sama ada masjid tersebut sempit ataupun luas. Sunat para jemaah mengelilingi sekeliling Kaabah di Masjidil Haram ketika sembahyang, kerana sekaliannya menghadap kiblat, sama ada masjid tersebut sempit ataupun luas. Sunat para jemaah mengelilingi sekeliling Kaabah ketika sembahyang, kerana sekaliannya menghadap kiblat. Mengelilingi sekeliling Kaabah. Kok mana tu? Lalu jima okey. Sunat para jemaah mengelilingi sekeliling Kaabah ketika sembahyang kerana sekalian yang menghadap kiblat. Ni dalam Mekah tu lah. Kan Mekah ni dia ada dua sah kan. Satu hak yang jenis panjang itu kat belah belakang, satu jenis keliling. Jadi boleh tak dia sembahyang? Jadi contoh ni Kaabah, mana Kaabah? Contoh ni Kaabah lah. Itu imam sini. Jadi makmum yang soft pusing. Bukan yang straight gini tak. Pusing. Sunat. Sunat buat soft begitu. Tu maksud dia. Sunat para jemaah mengelilingi sekeliling Kaabah, yang dibuat soft lah, di Masjidil Haram ketika sembahyang, kerana sekaliannya menghadap kiblat. Semua tu hadap kiblat belakang. Jadi boleh pusing, tak ada masalah. Sama ada masjid tersebut sempit ataupun luas. Ni luas belakang dah. La kita An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj, karangan Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala kata, orang pertama yang berbuat demikian, iaitu demikian mengelilingi sekeliling Kaabah tu, sah begitu, ialah Abdullah bin Ibn Zubair, dan telah berlaku ijma' orang-orang yang di zamannya dan orang-orang yang berada di selepas zamannya terhadap kebolehannya berbuat demikian, berbuat sah sekeliling tu. Kata sebahagian ulama, orang pertama yang melakukan sedemikian ialah Khalid bin Abdullah pula dah. Walaupun begitu, sembahyang dengan cara membuat saf lebih utama daripada mengelilingi Kaabah. Jadi tadi kata sunat dah boleh saja buat kalau saf tu mengelilingi Kaabah, tapi yang lebih aula dia kata. Yang lebih aulanya, walaupun begitu, walaupun sunat kita buat saf keliling Kaabah tu, walaupun begitu dia kata sembahyang dengan cara membuat saf lebih utama. Jadi saf lebih utama lah, lebih aula daripada kita buat saf keliling Kaabah. Disunatkan imam berdiri sembahyang di belakang maqam Ibrahim. Ni kena tengok betul pula ni. Disunatkan imam bila sembahyang di Kaabah tu
Jadi imam berdiri kat mana? Kat Kaabah tu. Di belakang maqam Ibrahim. Boleh tengok sendirilah Google tu. Kat mana maqam Ibrahim? Di belakang tu. Tu sunat. Bukan maknanya kena situ dah. Sunat saja. Imam sembahyang di situ. Jikalau berdiri oleh makmum dengan sah yang panjang di akhir masjid tanpa mereka mengelilingi Kaabah, maka hukumnya harus atas apa yang dipegangkan pendapat ini oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahumullah ta'ala. Jikalau berdiri oleh makmum dengan sah yang panjang, dia buat panjang sah hinggalah jikalau berdiri oleh makmum dengan sah yang panjang di akhir masjid, sah yang panjang di akhir masjid, yang di akhir batasan masjid lah, dia buat sah panjang tanpa mereka itu mengelilingi Kaabah, patutnya boleh je, maka hukumnya harus, tak ada masalah atas apa yang dipegangkan pendapat ini oleh Imam Nawawi. Kalau ikut keliling tak apa dah, dia buat panjang so sampailah ke akhir masjid tu, akhir had batasan masjid tu, tak ada masalah, harus saja. Tidak memudaratkan sembahyang makmum jikalau tempat makmum lebih dekat kepada Kaabah pada kedudukan selain tempat imam berdiri menurut pandangan ashah. Sekarang ni bila dia buat sah keliling, contohnya bila dia buat sah keliling, imam duduklah kat sini contohnya, lepas tu makmum duduk belakang dia. Jadi makmum duduk belakang dia, memang belakang imam lah. Jadi orang yang buat sah keliling ni, jadi keliling contoh belah sini, dia lebih dekat pada Kaabah berbanding imam yang duduk sini. Sah tak? Sah menurut pandangan ashah. Kecuali kalau orang yang duduk belakang bertentangan dengan imam, tak boleh lah dia duduk depan daripada imam, tak boleh lah. Ni orang yang duduk sah belah sini, sedangkan imam duduk sini. Sah pertama dia dekat lagi Kaabah, dekat lagi daripada kepada Kaabah berbanding imam. Sah tak? Sah menurut pandangan ashah. Hal ini kerana meraihkan dekat dan jauhnya makmum pada selain tempat imam berdiri di Kaabah tersebut, termasuk daripada perkara yang susah, lagi pula tidak zahir bercanggah dengan imam. Susah nak elok, nak ukur tu dekat jauh, susah lah. Jadi kalau sah makmum tu berbetulan dengan imam, tak boleh lah dia depan daripada imam, tak boleh lah, mestilah imam tersebut lebih dekat pada Kaabah. Bila dia keliling tu, sah belah-belah sini ni jadi dekat daripada Kaabah, tu tak ada masalah. Maka jikalau imam menghadap kepada rukun yang ada Al-Hajarul Aswad umpamanya, maka tidak boleh mendahului oleh kedudukan makmum di belakangnya dan dua sisi kiri dan kanan imam. Inilah tentangan tu. Contoh dia duduk di depan rukun yang ada Hajarul Aswad. Jadi orang makmum yang di belakang tak boleh lebih daripada dia lah. Orang yang berada di sisi kanan ataupun kiri kena belakang daripada dia lah. Jadi kalau dikeliling Kaabah tu, jadi sah belah sana tu lebih dekat daripada Kaabah tu, tu tak ada masalah. Jangan hak yang bertentangan dengan imam sahaja, yang lebih daripada imam. Jikalau imam dan makmum berdiri di dalam Kaabah, ni dalam Kaabah ni, mayang dalam Kaabah, bukan Mekah, dalam Kaabah. Jikalau imam dan makmum berdiri di dalam Kaabah dan berbeza arah keduanya imam dan makmum, sekira-kira wajah makmum menghadap wajah imam, atau punggung imam menghadap punggung makmum, atau punggung makmum menghadap ke lambung imam, ataupun wajah makmum menghadap kepada lambung imam, maka sah juga. Maka sah sembahyang makmum. Macam mana? Contoh kita andaikan rumah ni lah, bilik ni dalam Kaabah. Contoh Kaabah lah. Pertama dia kata apa? Jikalau imam dan makmum berdiri di dalam Kaabah, nak sembahyang ni, masih lagi makmum ikut tu imam, cuma cara kedudukan beza dan berbeza arah kedua-duanya imam dan makmum, sekira-kira wajah makmum menghadap wajah imam. Sebab apa dia kata gitu? Sebab bila dalam Kaabah nak sembahyang arah mana boleh ya? Nak sembahyang depan ni ke situ, semua kiblat lah, sini kiblat, sebab kita duduk dalam Kaabah. Jadi pertamanya taswir dia kata, mana tadi? Wajah makmum menghadap wajah imam. Contoh imam mayang hadap ni, makmum mayang hadap ni. Contohlah ni. Boleh tak? Boleh. Ini dalam Kaabah ni. Bukannya luar Kaabah ni, luar Kaabah tak boleh lah. Dalam Kaabah ni, imam makmum saling menghadap wajah. Boleh. Tu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ataupun punggung imam menghadap punggung makmum. Punggung imam menghadap punggung makmum terbalik. Kawan ni hadap sini, kawan ni hadap ni. Punggung ni. Bukan pungkok apa dah, belakang lah. Jadi imam hadap sini, makmum hadap sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ataupun punggung makmum menghadap ke lambung imam. Lambung sinilah. Menghadap lambung imam. Jadi kalau tu imam mayang hadap sana. Punggung makmum, punggung makmum menghadap
lambung tu imam. Jadi makmum sembahyang arah sini, punggung dia menghadap lambung tu imam. Imam sembahyang sana. Jadi ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pelik. Menghadap ke lambung imam, ataupun wajah makmum menghadap kepada lambung imam. Jadi imam sini, wajah makmum hadap lambung imam. Jadi makmum sembahyang sini, imam sembahyang sini, menghadap lambung imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam Kaabah ni. Aduh, maka sah sembahyang makmum tersebut, tak ada masalah. Tak ada kedudukan depan belakang, tak ada lah, sebab dia dalam Kaabah. Hukum khusus lah. Jangan buat luar Kaabah pula. Jikalau bersamaan arah kedua-duanya, iaitu imam dan makmum, menghadap dengan sekira-kira bahawa punggung makmum menghadap kepada muka imam, maka tidak sah sembahyangnya menurut pandangan as-sah. Jikalau bersamaan arah kedua-duanya, iaitu imam dan makmum, menghadap dengan sekira-kira bahawa punggung makmum menghadap kepada muka imam, punggung makmum menghadap pada muka imam, maka tidak sah. Kalau bersamaan arah. Jikalau bersamaan arah kedua-duanya, arah tadi tak sama belaka, sini lah macam tu kan. Ni kalau sama, contoh makmum sana, imam sana, imam hadap sana, makmum hadap sana juga. Sekarang ni dia kata, jikalau bersamaan arah kedua-duanya, iaitu imam dan makmum, menghadap dengan sekira-kira bahawa punggung makmum, punggung makmum menghadap kepada muka imam. Punggung makmum menghadap kepada muka imam. Ya, macam mana? Punggung makmum menghadap. Betul lah. Makmum duduk depan. Makmum duduk depan, imam duduk belakang. Imam wajah lah. Ni punggung dia. Menghadap ni. Arah yang sama. Maka gini, kalau makmum duduk depan, imam duduk belakang, arah yang sama. Dalam Kaabah tak sah. Tak sah menurut pandangan as-sah. Mana khilaf lagi tu. Pelik lah kau. Tidak memudaratkan sembahyang makmum jikalau makmum lebih dekat dengan dinding Kaabah berbanding imam. Tak kisahlah. Dah benda dalam Kaabah tu. Tak kisahlah lebih dekat kau. Contoh dinding. Makmum lebih dekat pada dinding Kaabah berbanding imam, tak ada masalah. Ataupun imam lebih dekat dengan dinding Kaabah daripada makmum, tak ada masalah. Asalkan hak tadi ya, arah-arah tu. Jikalau imam sembahyang di dalam Kaabah, sedangkan makmum di luar Kaabah, pula dah. Sekarang ni imam duduk dalam Kaabah, sembahyang situ, makmum di luar Kaabah, maka tidak memudaratkan sembahyang makmum juga. Bahkan harus bagi makmum menghadap ke arah mana-mana yang dia sukai, asalkan menghadap Kaabah yang merupakan kiblat sembahyang. Tu imam dalam Kaabah, makmum luar Kaabah. Jadi makmum suka hati dia nak duduk belakang imam yang bertentangan dengan dalam Kaabah kau, sini kau, tak apalah, asalkan dia menghadap kiblat belakang. Tu imam dalam Kaabah. Makmum di luar Kaabah, dan makmum di luar Kaabah tu dia hadaplah ke mana pun, tak ada masalah. Sah belakang sembahyang kerana tu semua kiblat sembahyang. Jikalau imam sembahyang di luar Kaabah pula, sedangkan makmum sembahyang di dalam Kaabah, juga sah sembahyang makmum, akan tetapi dengan satu syarat, iaitu makmum tidak menghadap kepada arah yang menghadap oleh imam, kerana akan jadi terdahulu tempat berdiri makmum pada imam. Macam tadi lah. Sekarang ni makmum duduk dalam Kaabah, imam di luar Kaabah. Jadi imam di luar Kaabah, dia hadap kiblat. Dia hadap kiblat. Jadi makmum yang sembahyang dalam Kaabah tu, dia tak boleh hadap gini. Sebab dia seolah-olah mendahului imam lah. Tempat dia tempat dia kena sembahyang gini ke, gitu ke dalam Kaabah macam tadi lah. Asalkan jangan gini, menghadap sama arah dengan tu imam. Tu imam duduk belakang ni, duduk luar Kaabah. Makmum di dalam Kaabah. Jangan dia duduk dalam Kaabah dalam keadaan posisi begini, kerana seolah-olah mendahului tempat imam. Dia mesti arah gini ke, situ ke, macam tadilah. Jangan gini ya. Ataupun menghadap gitu ya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Habis tu. Masuk balik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-11 daripada syarat sah, ketahui makmum akan berpindah imam daripada rukun kepada rukun dengan lihat atau dengar. Titik. Tu. Jadi kita kena tahulah. Tahu sama ada lihat ke, dengar ke.
Asal tahu ya. Yang tak tahu pula, tu syarat sah berjemaah yang ke-11. Tu tak ada huraian tu dah hurai dulu dah. Dan ke-12nya, terakhir syarat sah berjemaah, muafakat aturan sembahyang keduanya, imam dan makmum, pada perbuatan yang zahir. Muafakat aturan sembahyang, nizam sembahyang. Janganlah dia ikut imam yang sembahyang jenazah, tak boleh lah. Dia nak sembahyang zuhur, tu imam sembahyang jenazah, tak boleh, dan sebagainya. Kita tengok tubik kita. Kata musannif, perbuatan yang zahir. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala Al-Fathil Wahhab, syarah Manhajut Tullab, karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu taala, dia kata keluar dengan perkataannya perbuatan oleh perkataan. Dia kata perbuatan yang zahir. Keluar perkataan perbuatan tu oleh perkataan, maka tidak disyaratkan muafakat pada perkataan. Muafakat pada perbuatan sembahyang sahaja, perbuatan sahaja, bukannya percakapan, bukan. Seperti orang yang lemah daripada membaca surah Al-Fatihah dengan menggantikannya bacaan yang lain apabila makmum yang lemah ini mengikut orang yang pandai membaca surah Al-Fatihah. Imam reti baca surah Fatihah, makmum ni tak reti baca surah Fatihah, jadi dia baca surah ganti daripada Fatihah. Jadi tak ikut aturan lah tu, dari sudut perkataan, bukan perbuatan. Tu tak ada masalah. Yang tak maunya, kalau dia tidak muafakat dari sudut perbuatan. Kalau dari sudut perkataan, tak ada masalah. Seolah-olah macam macam Fatihah ni, tu imam dia reti baca Fatihah, jadi tak duduk ganti dengan surah apalah. Makmum tak reti baca Fatihah, dia ganti dengan surah yang lain. Tu tak sama tu. Tak sama perbuatan yang tak sama dari sudut zahir tu. Zahir perkataan je, bukan perbuatan. Keluar dengan perkataannya yang zahir oleh yang batin seperti dia. Tadi kata perbuatan yang zahir. Bila kata yang zahir, maka keluarlah yang batin seperti apa? Seperti dia. Maka sah bagi makmum yang sembahyang secara tunai mengikuti imam yang menunaikan sembahyang secara qada. Sebab beza dia tu. Dia kata perbuatan yang zahir, makna batin tak masuk. Makna batin apa dia? Niat. Okey, makmum ikut sembahyang dengan imam sembahyang tunai, dia sembahyang qada. Ataupun imam sembahyang qada, dia sembahyang tunai. Tak ada masalah walaupun niat berbeza. Maka sah habis. Habis masuk dia. Maka tiada sah mengikut yang sembahyang gerhana atau jenazah akan yang sembahyang fardu, dan akasnya, sebaliknya, iaitu orang yang sembahyang fardu nak ikut sembahyang gerhana dan jenazah. Tak boleh. Sembahyang gerhana nak ikut orang yang sembahyang fardu, tak boleh. Orang yang sembahyang fardu nak ikut orang yang sembahyang gerhana ataupun jenazah, tak boleh. Dan begitulah sebaliknya. Tengoklah topik tu yang nombor 17. Kata musannif rahimahullahu taala, tiada sah mengikut. Dalam kitab Fathul Wahhab, syarah Manhajut Tullab, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, dia kata tidak sah mengikuti imam serta peraturan sembahyang berbeza seperti sembahyang fardu dan sembahyang gerhana atau sembahyang jenazah kerana uzur daripada mengikuti. Tak boleh nak ikutlah. Sembahyang fardu ikut sembahyang gerhana, ataupun ikut sembahyang jenazah, tak boleh. Ataupun jenazah nak ikut gerhana, tak boleh. Jenazah nak ikut fardu, tak boleh. Al-Hasyiah Al-Bijirmi 'ala Fathil Wahhab, syarah Manhajut Tullab, karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu taala, yakni tidak sah sembahyang makmum sejak daripada awal sembahyang lagi. Tak sah tu ada ke pertengahan. Dengan makna mungkin awal-awal sama kot, takbir boleh kot, akhir-akhir baru tak boleh nak ikut. Tak, awal sekali batal dah. Awal-awal takbir tak boleh dah. Yakni tidak sah niat sembahyangnya mengikut imam, tak sah pada awal. Bukan kerana bahawasanya tidak sah itu hanya sahaja kalau dia sedang rukuk, tak. Memang tak sah pada awal. Bukan tak sah start pada rukuk. Takbir itu boleh ikut, takbir itu sama je. Tak boleh. Tiada perbezaan dari sudut tidak sah tersebut sama ada makmum mengetahui niat imam bagi sembahyang tersebut ataupun tidak tahu terhadap niat imam, meskipun nyata baginya sebelum takbir yang kedua daripada sembahyang jenazah. Tiada perbezaan dari sudut tidak sah tersebut. Tak ada beza sama ada makmum mengetahui niat imam bagi sembahyang tersebut, dia tahu niat imam, tak sah juga, ataupun dia tak tahu niat imam, tak sah juga, meskipun nyata baginya, yakni nyata imam dari sembahyang lain sebelum takbir yang kedua daripada sembahyang jenazah, baru dia perasan dia sembahyang jenazah punya. Sama ada dia tahu ke tak tahu ke niat tu imam, tak sah pada awal. Ini berbeza dengan pandangan Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala dan orang yang mengikuti pandangannya. Beliau berkata, jikalau nyata bagi makmum bahawa imam sembahyang atas jenazah sebelum takbir kedua imam, maka sah ikutan makmum dan hendaklah dia niat mufaraqah ketika itu. Beza sikit. Contoh tu imam main jenazah.
Imam pun takbir lah, Allahu Akbar. Makmum tak nyata lagi, ingat sembahyang macam sembahyang biasa lah, dia pun nak sembahyang qadha lah contohnya. Tiba-tiba Tok Imam takbir lagi, Allahu Akbar. Ni sembahyang jenazah ni, dia pun niat mufaraqah. Boleh. Itu menurut pandangan Ar-Ruyani. Pandangan Mu'tamad tak boleh sejak pada awal. Maka tidak sah sembahyang fardu atau sembahyang sunat di belakang imam yang sembahyang jenazah. Tak boleh lah. Sembahyang jenazah ni memang orang yang makmum belakang ni sembahyang jenazah. Sembahyang sunat tak boleh, fardu tak boleh. Begitu juga tidak sah sembahyang jenazah di belakang imam yang sembahyang fardu ataupun sunat ataupun sembahyang gerhana. Titik. Tidak sah sembahyang gerhana di belakang imam yang sembahyang fardu atau sembahyang sunat atau sembahyang jenazah. Gitulah. Sama tu. Syekh Al-Halabi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebahagian daripada gambaran yang perbezaan. Gambaran perbezaan tu. Gambaran perbezaan aturan sembahyang ialah orang sebahagian lain daripada tadi tu. Mana? Sebahagian daripada gambaran perbezaan aturan sembahyang. Aturan nizam sembahyang lain ialah orang yang sujud sahwi dalam sembahyang mengikuti orang yang sujud tilawah, kerana pada masalah ini terjadi makmum yang berada dalam sembahyang kepada orang yang sujud sahwi bukan dalam sembahyang. Apa tu? Betul tu. Sebahagian bergambaran perbezaan aturan sembahyang ialah orang yang sujud sahwi dalam sembahyang mengikuti orang yang sujud tilawah, kerana pada masalah ini terjadi makmum yang berada dalam sembahyang kepada orang yang sujud sahwi bukan dalam sembahyang. Macam tak kena ayat tu. Wa minhu iqtida'u man fi sujudi sahwi bima fi sujudi tilawah lianna fihi iqtida'u man fi salatin biman laysa fi salatin. Ini dia kata bahawasanya antara sebahagian daripada gambaran tersebut ialah orang yang sujud sahwi dalam sembahyang ikut orang yang sujud tilawah di luar sembahyang. Tak ikut lah. Sebab apa? Sebab seolah-olah orang yang dalam sembahyang sujud sahwi itu mengikuti orang yang di luar sembahyang. Tu ibarat bahasa Arab tu. Wa minhu iqtida'u man fi sujudi sahwi biman fi sujudi tilawah lianna fihi iqtida'a man fi salatin biman laysa fi salah. Kerana berlakunya mengikut orang yang dalam sembahyang, iaitu orang sujud sahwi dalam sembahyang mengikut orang yang bukan dalam sembahyang, iaitu sujud tilawah. Tak boleh lah. Orang yang sembahyang kena ikut orang yang sembahyang juga, bukan orang yang sembahyang ikut orang yang di luar sembahyang, iaitu sujud tilawah. Tak boleh. Jadi orang yang sujud sahwi tidak boleh ikut orang yang sujud tilawah. Tak boleh. Habis kata Musannif rahimahullahu ta'ala, atau yang sembahyang gerhana akan yang sembahyang jenazah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.